يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي. Pengenalan kepada pendapatan cukai individu di negara Jepun. Jepun adalah sebuah negara yang lebih maju dengan pembangunan yang pesat, kemajuan yang menyeluruh bagi memanfaatkan kepada rakyat jelata di mana mampu membawa Jepun ke arah baru yang lebih maju dengan menggunakan pakai sistem percukaian yang lebih teratur dan cekap. Objektif kajian adalah mengkaji cukai pendapatan individu di negara Jepun dari segi tujuan pengurusan cukai, kadar cukai, prinsip percukaian dan kesan cukai bagi meningkatkan hasil dan pertumbuhan ekonomi bagi mendapatkan jurang agihan antara masyarakat Jepun. Skop tugasan penulisan ini menekankan tujuan mengenakan cukai pendapatan kepada individu yang menjalankan urusan dan menghasilkan pendapatan di sesebuah negara dengan mengambil kira objektif kajian yang dilaksanakan. Definisi percukaian. Setiap negara mempunyai cukainya yang tersendiri yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Cukai adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap barang-barang untuk perbelanjaan negara, syarikat, perbadanan dan juga persorangan. Cukai juga dari sudut ekonomi, ia dikenali sebagai sumber daya berubah dari sektor swasta kepada sektor awam. Apa yang dapat difahami, keberadaan cukai akan menyebabkan perubahan kepada kedua bahagian ataupun keadaan berkurangnya kemampuan seseorang individu itu bagi menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang. Cukai di negara Jepun pula berbeza. Ini kerana Jepun telah mengamalkan sistem cukai berdasarkan kepada taksiran sendiri, iaitu cukai pendapatan ditaksirkan sendiri. Seseorang yang menentukan sendiri jumlah cukai dengan memfailkan penyata cukai. Digabungkan dengan sistem cukai pegangan. Cukai ditolak daripada gaji dan upah dan diserahkan oleh majikan. Cukai individu di negara Jepun iaitu cukai penduduk individu. Cukai penduduk individu istilah kepada cukai wilayah dan juga cukai perbendaraan ke atas pendapatan individu dan kepada individu yang bermusatin. Manakala cukai penduduk individu pula ianya mempunyai beberapa bahagian, antaranya pendapatan dan kadar rata. Pendapatan bercukai setiap individu pada asasnya merupakan jumlah pendapatan kasar mereka ditolak daripada pendapatan mereka. Terdapat berapa jumlah kredit cukai terhadap cukai pendapatan yang terhutang. Kiraan jumlah cukai pula menggunakan pengiraan kadar cukai progresif bermula dari 5% hingga ke 45%. Bagi penduduk yang tidak bermustatir pula, seseorang itu tidak layak dikira berdasarkan kepada pendapatan dari sumber di Jepun. Cukai ke atas bukan bermustatir pada umumnya diselesaikan dengan hanya beberapa prosedur. Pendapatan kena cukai dikira dalam pendapatan yang ditetapkan untuk setiap klasifikasi. Kesan cukai Tujuan cukai. Secara umumnya, hasil cukai digunakan oleh kerajaan bertujuan untuk mentadbir dan mengurus sesebuah negara. Pertama, hasil kerajaan. Hasil kerajaan ini akan digunakan untuk membiayai program pembangunan dan infrastruktur, termasuk membantu kerajaan menyediakan barangan dan juga perkhidmatan awam seperti pendidikan, keselamatan, kesihatan dan kebajikan sosial. Contoh, di Jepun, bermula tahun 2013 hingga 2037 selepas peristiwa gempa bumi dan juga tsunami Tohoku pada tahun 2011, kerajaan Jepun telah menetapkan supaya cukai penata khas penggunaan semula dikenakan sebanyak 2.1% ke atas jumlah pendapatan setiap tahun bagi membiayai pelbagai program pembangunan semula bagi setelah dilanda gempa bumi tersebut. Kedua, hasil cukai yang diterima daripada individu berpendapatan tinggi ini adalah untuk agihan semula pendapatan. Contohnya, Jepun mengamalkan sistem cukai pendapatan progresif di mana individu yang berpendapatan tinggi harus dikenakan cukai dengan kadar yang tinggi. Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan jurang pendapatan dalam ekonomi antara golongan yang kaya dan juga golongan yang miskin. Ketiga, penyelarasan undang-undang mengikut piawai antarabangsa dengan menggalakkan sistem cukai yang adil dan telus mampu menstabilkan harga. Contoh, Bank of Japan memperkenalkan pelonggaran monetari kuantitatif dan juga kualitatif dalam polisi kewangan dasar mencapai sasaran kestabilan harga. Malah, Jepun melaksanakan program khas penyokong pembiayaan COVID-19 serta melaksanakan kadar pertukaran terapung di mana kadar pertukaran asing berubah mengikut keadaan makroekonomi negara masing-masing.
Keempat, pertumbuhan ekonomi dan guna tenaga penuh. Ia perlu seimbang antara permintaan dan juga penawaran dalam pasaran. Contoh, Jepun memeterai perjanjian mencegah cukai berganda dan beberapa buah negara bagi menggalakkan pelaburan rentas sepadan telah menyediakan peluang pekerjaan hingga mampu meningkatkan kuasa beli yang mana ia dapat merancangkan ekonomi negara Jepun. Pengelasan cukai di negara Jepun terbahagi kepada 3 aspek utama, iaitu teknik cukai, asas cukai dan juga struktur kadar cukai. Yang pertama kita lihat dari segi teknik cukai, iaitu terdapat 2 kategori utama cukai di Jepun. Yang pertamanya cukai negara terbahagi kepada 2, iaitu cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Bagi yang kedua pula, cukai tempatan terbahagi kepada 2 juga, iaitu yang pertama cukai wilayah dan juga cukai perbandaran. Kita tengok pula dari segi asas cukai di negara Jepun. Cukai pendapatan ini terbahagi kepada 3 bahagian utama sebagai asas pendapatan mereka. Yang pertamanya, cukai kepada penduduk tetap, iaitu warga negara. Cukai akan dikenakan kepada semua sumber pendapatan individu itu sendiri di seluruh dunia. Yang kedua, cukai dikenakan kepada bukan pemastautin, iaitu cukai akan dikenakan pada sumber pendapatan mereka yang diperolehi di negara Jepun sahaja. Untuk yang ketiga pula, cukai dikenakan kepada pemastautin, iaitu bukan warga negara. Sumber pendapatan dari Jepun atau bekerja di Jepun tetapi dibayar di luar negara Jepun juga akan dikenakan cukai, kerana cukai-cukai ini boleh menguntungkan negara Jepun itu sendiri. Yang ketiga, kita lihat dari segi struktur kadar cukai. Jepun telah mengenakan cukai, iaitu mengikut sistem taksiran sendiri. Pertama, kepada penduduk tetap, iaitu warga negara, cukai dikenakan sebanyak 10% untuk kerajaan wilayah dan perbandaran. Yang keduanya, cukai kepada bukan pemastautin. Cukai dikenakan mengikut kadar yang ditetapkan oleh cukai negara, iaitu 20.42%. Yang ketiga, cukai kepada pemastautin, iaitu yang bukan warga negara. Mereka yang kekal tinggal di satu tempat dalam tempoh 1 tahun dan ke atas akan dikenakan cukai mengikut kadar 10%. Mereka yang tinggal dalam tempoh 5 tahun pula dan kurang 10 tahun akan mengikut kadar cukai yang ditetapkan, iaitu sebanyak 20%. Sebagai kesimpulannya, tujuan cukai dikenakan adalah untuk pembangunan dan kestabilan ekonomi sesebuah negara. Semua negara di dalam dunia ini mengenakan cukai terhadap penduduknya, termasuklah negara Jepun itu sendiri. Tetapi terdapat sedikit perbezaan pada kadar yang telah ditetapkan. Oleh itu, kadar cukai yang dikenakan perlulah bersesuaian supaya dapat menarik minat pekerja asing dari luar dan para pelabur untuk masuk ke negara. Kadar cukai. Penduduk dan pemungut cukai di Jepun dikenakan cukai pada pendapatan mereka di seluruh dunia. Penambahan cukai bukan pemastautin dikenakan cukai secara eksklusif kepada pendapatan mereka yang diperolehi di Jepun. Mereka tidak boleh dikenakan cukai kepada pendapatan daripada sumber asing kecuali apabila tidak dipindahkan ke Jepun. Dan apabila sebahagian daripada pendapatan sumber asing mereka dibayar atau dipindah tangankan kepada Jepun, orang terpaksa membayar cukai pada kadar yang ditetapkan oleh kerajaan
Sebagai contoh, pada tahun 2020, kadar cukai individu di Jepun akan berkisar antara 5% dan 45% daripada worldwide tax 2020. Pendapatan Jepun akan dihasilkan daripada jumlah cukai yang dibayar oleh penduduk. Pada tahun 2017, jumlah pendapatan cukai pendapatan peribadi Jepun ialah 32,325 bilion yen. Pada tahun 2018, jumlah pengumpulan cukai pendapatan peribadi ialah 33,492 bilion yen, peningkatan sebanyak 1,167 bilion yen. Pada tahun 2019, jumlah pendapatan cukai ini meningkat kepada 33,512 bilion yen. Terdapat cukai pendapatan, cukai penduduk per faktor, cukai penduduk bandar dan cukai syarikat di bawah cukai individu. Cukai penduduk individu merujuk kepada cukai pendapatan per faktor dan bandar kepada individu. Pada 1 Januari, setiap pemilik rumah akan diwajibkan untuk membayar cukai ini. Cukai korporat individu adalah sejenis cukai bagi seseorang yang menjalankan syarikat tertentu. Mengikut peraturan cukai tempatan pada tahun 2019, cukai pendapatan peribadi sebanyak 20,354 bilion yen, cukai kediaman per faktor sebanyak 474,751 bilion yen, pencukaian penduduk komunal sebanyak 801.96 bilion yen dan cukai syarikat swasta sebanyak 211 bilion yen. Memandangkan jumlah pendapatan cukai pada tahun 2019 ialah 107,393 bilion yen, cukai pendapatan peribadi menyumbang kepada 31% daripada pendapatan pajak keseluruhan pada tahun 2019. Penduduk akan layak untuk tabungan cukai individu, cukai pendapatan negeri dan cukai penduduk bandar bermula dari tahun cukai 2020. Menurut pengecualian cukai bergantung kepada jumlah pendapatan kerja yang diperolehi selama tahun cukai. Pasangan yang tidak bergantung kepada pengumpulan cukai dan yang pendapatan gabungan tidak melebihi 10 juta yen berhak untuk pengecualian cukai. Suami isteri khas dengan batasan 380,000 yen untuk cukai pendapatan negara dan 330,000 yen bagi cukai penduduk tempatan. Terdapat hak kepada pemotongan penduduk bagi setiap orang dewasa yang bergantung di atas umur 16 tahun. Penduduk bergantung ialah kerabat yang tidak berkahwin dengan pendapatan tahunan kurang daripada 480,000 yen yang menerima bantuan kerajaan. Walaupun dia tidak jangka tinggal dengan peminjam cukai, penjaga mestilah dikekalkan sebagai sebahagian daripada jumlah daripada rumah tangga pemungut cukai. Tempoh pengurangan diperpanjangkan jika penjaga berusia 70 tahun atau lebih pada tamat atau jika pengasuh berusia sekurang-kurangnya 19 tahun tetapi tidak 23 tahun. Deposit untuk setiap jenis kebergantungan ini akan ditingkatkan jika orang yang bergantung mempunyai kecacatan. Baik, sebagai kesimpulannya, tujuan cukai dikenakan adalah untuk pembangunan dan kestabilan ekonomi sesebuah negara. Semua negara di dalam dunia ini mengenakan cukai terhadap penduduknya, termasuklah negara Jepun itu sendiri. Tetapi terdapat sedikit perbezaan pada kadar yang telah ditetapkan. Oleh itu, kadar cukai yang dikenakan perlulah bersesuaian supaya dapat menarik minat pekerja asing dari luar dan para pelabur untuk masuk ke negara. Penulisan ini juga akan menerangkan secara terperinci mengenai kesan cukai terhadap cukai pendapatan individu ke atas kerajaan, ekonomi dan masyarakat Jepun. Cukai pendapatan terhadap individu ke atas kerajaan adalah untuk menjana pendapatan negara dengan hasil cukai yang dikutip membolehkan kerajaan untuk menjana ekonomi negara. Cukai yang dikenakan oleh kerajaan akan dapat meningkatkan sumber kewangan kerajaan. Kebolehcapaian guna tenaga penuh yang merupakan salah satu tujuan pengenaan cukai itu dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi negara yang berkembang dengan pesat akan menghasilkan pengurusan cukai yang cekap dan telus. Sumber kewangan yang diperolehi melalui pendapatan cukai merupakan sumber terpenting bagi kebanyakan negara sama ada negara maju maupun membangun. Baldai 1987. Penggerak utama yang banyak menyumbang kepada pertumbuhan pembangunan ekonomi sumber pendapatan daripada hasil cukai tersebut cukup penting bagi menampung sebahagian besar perbelanjaan yang dibuat bagi tujuan merealisasikan sesuatu matlamat kerajaan. Mat Tahir dan Mat Zain 1990.
Cukai adalah bayaran yang dibuat oleh individu kepada kerajaan untuk disalurkan kepada golongan yang kurang berkemampuan. Satu-satunya cara untuk mencapai tahap kehidupan yang sempurna untuk semua orang dalam ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesan cukai individu di Jepun. Cukai individu di negara Jepun merupakan salah satu cara yang digunakan bagi meningkatkan hasil untuk membiayai pihak kerajaan negara Jepun. Ini kerana cukai pendapatan individu yang dikenakan ke atas individu atau isi rumah adalah bertujuan bagi membiayai operasi pihak kerajaan secara amnya. Cukai ini bersifat progresif yang memberi maksud di mana pendapatan individu akan dikenakan cukai yang meningkat apabila individu tersebut mempunyai pendapatan yang lebih tinggi. Selain daripada itu, cukai kadar rata ini biasanya dikenakan ke atas pendapatan gaji sebagai tambahan kepada cukai pendapatan individu. Hasil daripada kutipan cukai ini biasanya akan diperuntukkan khusus untuk program insurans sosial seperti insurans pengangguran, program pencen kerajaan dan insurans kesihatan. Cukai pendapatan marginal yang tinggi boleh memberikan kesan kepada keputusan untuk bekerja dan mengurangkan kecekapan. Kutipan cukai yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk meningkatkan hasil daripada sistem cukai individu. Penggunaan di Jepun. Cukai penggunaan ke atas barangan dan juga perkhidmatan mempunyai berbagai bentuk. Cukai nilai tambah merupakan cukai penggunaan yang biasa. Kebanyakan cukai penggunaan sama ada tidak menggunakan cukai kepada input perniagaan, perantaraan atau cukai yang telah dibayar kepada input, di mana barangan atau perkhidmatan dikenakan cukai beberapa kali dalam proses pengeluaran. Pengecualian pembayaran input dalam perniagaan merupakan salah satu cara yang paling cekap dari segi ekonomi bagi meningkatkan hasil kutipan cukai kerajaan. Cukai hartanah di Jepun. Cukai hartanah yang dikenakan kepada aset individu atau perniagaan. Sebagai contoh, apabila seseorang individu yang meninggal dunia, harta pusaka yang diserahkan kepada warisnya perlu dibayar pada waktu yang akan ditetapkan dan ianya akan mengambil sedikit masa. Cukai harta di Jepun sangat mengganggu dan amat ketara kepada pembayar cukai atau perniagaan. Kesan kepada ekonomi, ianya boleh memberikan kerosakan dari segi produktiviti dan juga output. Cukai ini juga boleh memberi kesan kepada ekonomi dan merosakkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi dalam jangka masa yang panjang. Korporat di Jepun. Cukai pendapatan korporat adalah mewakili cukai ke atas keuntungan sesebuah syarikat. Cukai pendapatan korporat merupakan satu cukai yang paling berbahaya bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, negara boleh mengurangkan kemudaratan tersebut dengan kadar cukai korporat kepada lebih rendah dan modal yang besar. Pemberian modal yang besar secara langsung memberikan kesan kepada peningkatan ekonomi negara tersebut. Ini kerana ia menggalakkan pelaburan baru. Sistem cukai yang lebih menyokong kepada pelaburan baru, sekaligus ia akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dapatlah disimpulkan bahawa setiap cukai yang ada di negara Jepun ini ada memberikan kesan dan kekuatan dan juga kelemahan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Antara kekuatan dari segi cukai yang dapat dilihat adalah negara Jepun mempunyai kadar cukai penggunaan yang rendah iaitu sebanyak 10%. Selain daripada itu, asas cukai penggunaan agak luas dengan meliputi sebanyak 65% penggunaan. Kadar cukai pendapatan peribadi Jepun ke atas adalah sebanyak 20.3% berbanding dengan negara lain yang sebanyak 24.2%. Kelemahan cukai negara Jepun pula ialah negara tersebut mempunyai peruntukan pemulihan kos yang agak lemah untuk pelaburan perniagaan di dalam bahagian jentera dan bangunan. Jepun mempunyai satu sistem cukai pengecualian sebanyak 90% untuk pelabur asing dan tiada pengecualian untuk keuntungan modal. Akhir sekali, syarikat sangat terhad dalam jumlah kerugian operasi bersih bagi yang boleh mereka gunakan bagi mengimbangi keuntungan pada masa hadapan. Kesan cukai ke atas pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Raja 3, didapati bahawa seramai 67.24 juta individu terlibat dalam ekonomi. Namun, hanya seramai 22.04 juta individu sahaja yang memfailkan cukai pendapatan dan cukai pendapatan khas pembinaan semula. Lebih daripada separuh individu, iaitu seramai 13.03 juta individu telah memfailkan bayaran balik cukai, dan ini menjadikan hanya seramai 9.01 juta individu telah dikenakan cukai di Jepun. Pada tahun 2020, menurut laporan agensi cukai kebangsaan Jepun, purata hasil keluaran KDNK Jepun menurun, iaitu 19% berbanding dengan purata OECD 24% seperti di Rajah 4. Berdasarkan Rajah 4 juga, walaupun peratusan KDNK berada di bawah purata Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi iaitu OECD tadi, dasar dan juga sistem cukai boleh mempengaruhi keadaan ekonomi, demografi dan keutamaan politik. Yang pertama, cukai pendapatan progresif.
ia bertindak sebagai penstabil turunan ekonomi. Namun, apabila kemelesetan ekonomi, kutipan cukai menurun lebih daripada KDNK. Cukai progresif ini digunakan oleh Jepun untuk meningkatkan kadar cukai pendapatan individu seiring dengan jumlah pendapatan yang diterima, dan ia sebenarnya memberikan kesan ke atas tingkah laku pengguna. Contoh, peningkatan kadar cukai individu menjadi cabaran utama kepada pembayar cukai apabila pendapatan boleh guna mereka terjejas, dan ini adalah membawa kesan yang negatif pada pertumbuhan ekonomi sehingga ia menjejaskan keseluruhan ekonomi di Jepun. Kedua, sejak mutakhir ini Jepun menghadapi masalah demografi apabila populasi semakin tua dan penurunan kadar kelahiran telah menjejaskan hasil cukai pendapatan individu bagi jangka masa panjang, sehingga berlaku penurunan kutipan cukai dan tidak mencukupi bagi memenuhi keperluan kerajaan untuk mentadbir dan juga membangunkan negara Jepun. Ketiga, perkembangan ekonomi juga dipengaruhi oleh penerimaan politik melalui reformasi cukai yang mana kerajaan membuat keputusan untuk rakyat. Contoh, semasa Parti Sosialis dan Komunis memerintah, mereka membenarkan firma membangunkan perniagaan tanpa kebimbangan mengenai peraturan kerajaan dasar cukai yang berubah. Kesannya, berlaku pembaharuan mengikut situasi semasa, namun terdapat kebimbangan keutamaan politik melebihi kepentingan rakyat. Seterusnya, ekonomi negara Jepun juga turut terjejas semasa pandemik COVID-19. Ekoran krisis ekonomi global disebabkan oleh wabak itu, sehingga ia menjejaskan pendapatan individu dan secara tak langsung turut menyumbang kepada kekurangan hasil kerajaan. Timbul masalah dalam sistem cukai Jepun berkaitan kadar cukai penggunaan yang menyumbang kepada penguncupan perbelanjaan pengguna dan kelembapan ekonomi semasa pandemik COVID-19. Oleh itu, keseimbangan cukai amat diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi. Tuntasnya, cukai individu mempunyai kesan yang besar terhadap ekonomi Jepun, iaitu yang menjejaskan hasil kerajaan, pengagihan pendapatan, tingkah laku pengguna dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Adalah penting bagi penggubah dasar untuk mengimbangi keperluan penjanaan hasil dengan keperluan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan menangani ketidaksamaan pendapatan dengan melaksanakan dasar dan pembaharuan yang menyokong keperluan objektif ini. Pemindahan wang untuk membiayai barangan dan perkhidmatan awam tidak mencukupi untuk menghilangkan kesetaraan pendapatan dan menaikkan standard hidup bagi semua orang. Cukai pendapatan individu menyumbang kepada penciptaan persekitaran yang mesra pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan kerajaan dengan dana yang mereka perlukan untuk membelanjakan dalam infrastruktur, pendidikan dan penyelidikan dan pembangunan. Oleh itu, ia menghasilkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi seluruh penduduk. Apabila rangkaian keselamatan ekonomi tidak dapat berfungsi secara keseluruhan, tanggungjawab dan tingkah laku masyarakat juga dipengaruhi secara negatif. Kesimpulannya, cukai pendapatan individu adalah alat penting bagi kerajaan yang ingin meningkatkan pendapatan dan membiayai barang dan perkhidmatan awam. Ia mempunyai pengaruh yang besar pada masyarakat, termasuklah pengedaran semula pendapatan, pembangunan ekonomi, rangkaian keselamatan sosial, tanggungjawab dan membentuk tingkah laku sosial. Terima kasih. Di sini dapatlah dirumuskan kadar cukai pendapatan yang tinggi telah memberi kesan yang baik dan buruk kepada sesebuah negara, masyarakat, syarikat dan juga pelabur asing. Kesan yang baik akan menjadikan ekonomi stabil, pendapatan negara bertambah serta kesejahteraan terjamin. Bagi kesan yang buruk pula, ianya akan memberikan bebanan kepada masyarakat, efek yang buruk kepada pelabur asing serta memberi kelembapan kepada ekonomi sesebuah negara. Oleh itu, kajian dan penyelidikan semula perlulah diteliti untuk memastikan cukai yang dikenakan kepada rakyat
dan penduduk sesebuah negara akan memberikan kebaikan dan juga manfaat kepada negara dan juga masyarakat.